Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Good morning. Yes, you are now watching Suka Pagi bersama saya Amir Rahim dan juga Hailey Habibti. Suka Pagi menceriakan pagi anda. Yes, that's right. Dan terima kasih kerana sentiasa menonton kami di saluran 116 MyTV. Yes. Adapun pada anda yang mungkin on the go, nak keluar pergi office sekarang tapi tak nak miss Suka Pagi, boleh tengok kami di aplikasi MyTV mana-mana. Boleh download di Apple App Store Betul. ataupun Google Play Store secara percuma. Percuma je Yes, guys. free guys. Dan Betul. hari ni hari Isnin, Hailey. Hari Isnin menandakan permulaan minggu Betul. yang baru. So, untuk minggu baru ni kita kena mulakan minggu ini dengan penuh semangat. 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 Sebut tentang semangat ni kan Amir. Hari ni kita nak bawakan semangat yang baru. Of Nampak course. tak? Hari ni kita lain sikit. Hari ni kita lebih ceria, kita lebih vibe. Walaupun kita pakai biru tapi bukan Monday Blues. Betul. Sebab kita ada semangat baru kita iaitu semangat rock sejati. Yes, of Ya, course. kita kan ada semangat rock dalam diri ni. Dan kita amatlah berbangga hari ini di Suka Pagi dengan kehadiran satu figura legenda, ikon muzik rock Nusantara dari kumpulan muzik rock 5 dekad. Amir. Wow, 5 dekad. Ini bukan 3 dekad, bukan 2 dekad. Lamanya. Ini 5 dekad. Maknanya sangat-sangatlah lama, iaitu Sweet Charity. Wow, ini legend ni. Layan legend, tak lagu guys. Sweet Charity? Of course. Of course kita layan. Yes. Jangan tunggu lama-lama. Okey, dan tidak lain tidak bukan, of course kita bawakan seorang figura yang sangat hebat, Papa Rock kita, Papa Rock Nusantara kita, Yes. iaitu Datuk Ramli Sarip in the house. Dari Yes. kumpulan Sweet Charity, of course. Tak sabar, Hailey. Tak Yes, nak berborak pasal apa? Of course pasal konsert yang bakal menjelang tiba ni. Kita pun Yes. tahu Sweet Charity memang orang kata apa, crowd puller. Betul. Kalau buat konsert memang tak sah kalau tak ramai. Tapi itu kejap lagi Amir. Kejap lagi dan Datuk Ramli Sarip juga akan perform lagu Nak tahu lagu apa? Kena ini tunggu persembahan lagi. yang sangat istimewa. Khas untuk penonton Suka TV ya. Yes. Jadi jangan tukar channel, stay tune sampai ke penghujung rancangan. Sampai hujung, jangan tukar channel, jangan pergi mana-mana. Ya, betul. Alright, untuk Okey. sekarang ni kita macam biasalah segmen pertama nak cerita, Of course. share pasal berita-berita yang dah berlaku di Lama sepas ni weekend. kita tinggal diorang ni. 2 hari lama tu. 2 hari lama kita tinggal diorang ni. Macam-macam berlaku, Kita Hailey. kena update diorang. Of course. Jom kita ke segmen seterusnya. Apa cerita hari ini? Okey Amir, Ya. kalau nak ikutkan cerita kita hari ini kan, sangat-sangat serius Amir. Sebab daripada 2 minggu lepas lagi kita cakap pasal benda ni, iaitu pasal banjir di Yes. negeri selatan kita. Saya ingat. Ini pasal di Johor. Ya. Katanya ada air pasang besar landa kampung pendas laut. Masya Allah. Di mana di Iskandar Puteri ya anak-anak, pasar nelayan di kampung pendas laut dinaiki air berikutan air pasang besar hari ini. Air laut dari Selat Tebrau mula naik jam 11.30 malam semalam dan pasang sepenuhnya 1 jam kemudian. Walaupun paras air laut meningkat sehingga ke paras lutut, namun aktiviti jualan beli tetap berjalan lancar dengan kehadiran pengunjung luar. Bagaimanapun, mereka terpaksalah meredah air, Itulah, Amir. no choice lah kan. Ya. Itu je laluan yang diorang ada. Sebab kita sedia maklum, itu pun di kawasan sungai, di kawasan yang berair kita panggil Yeah. kan. Tetapi walau bagaimanapun, kita pun tahu macam yang Hailey bagi tahu tadi, dalam tempoh 1 jam sahaja dah meningkat paras air. Maksudnya orang Laju. orang sekeliling di sana, orang penduduk-penduduk di kampung sana kena berwaspadalah sebab kita takut kan. Air mungkin semakin naik. Jadi berjaga-jaga. Yes. Jaga keselamatan anda Sentiasa patuhi arahan pihak berkuasa. Betul Amir. Kalau pihak berkuasa suruh pergi, pergi. Betul. Jangan stay. Pergi mana? Pergi tempat selamat. Beredar lah. Beredar dari tempat yang selamat. Faham Amir? Betul. Okey. Alright, Hailey, nak tanya you. Okey, apa dia Amir? Kalau you dengar cerita-cerita pasal seorang bayi didera, dicederakan, Hailey rasa Saya marah lah. Betul. Sekarang ni memang trend ya, anak-anak kecil ni disakiti. Tetapi itu bukan trend yang bagus sebenarnya. Kita Betul. kena break the trend. Okay? Yes, saya marah. Bukan Hailey seorang saja marah, saya pun marah dan orang ramai I'm sure akan marah, terutamanya parents, ibu bapa bayi yang dicederakan. Okay? Bayi cedera dipercayai digigit. Okay? Polis akan panggil pengasuh. Digigit? Digigit. Lapar ke pengasuh? Tak tahulah. Ya Allah ya Tuhanku. Kau Okey. belum makan urang? Baik. Lepas tu? Polis mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian seorang bayi lelaki Okey. berusia 6 bulan yang cedera disyaki digigit oleh anak pengasuh seperti yang tular di media sosial. Cis. Marah. Okey. Ketua Polis Daerah Keluang Asisten Komisioner Bahari Muhammad Noh berkata, semakan mendapati laporan polis telah dibuat ibu bayi itu pada jam 5.30 petang hari Ya Rabu Allah, yang ya lalu. Tuhan. Jadi itu baru report, kita bagi pihak berkuasa siasat lah. Kalau betul anak pengasuh tu gigit, kenapa?
Sangat-sangatlah. Kenapa itu sangat kejam ya? Ya, sebenarnya? sangat-sangat kejam. Di manakah peri kemanusiaan anda? Dan saya rasa kebelakangan ini memang kita asyik Betul. dengar kes berkaitan dengan pengasuh dan juga anak asuhannya. Ya, dan ini akan membuatkan banyak ibu bapa di luar sana tak yakin nak hantar anak pergi pengasuh je. Ya, jangan macam tu ya. Tapi kepada pengasuh di luar sana, jadikan ini sebagai pengajaran. Jaga anak orang dengan baik. Betul. Jangan abaikan, aniaya anak orang. Betul, tak berdosa bagus. pun berdosa ya Betul. guys. Jangan buat dosa kering. Yes. Okey guys, kita nak teruskan lagi. Ini pasal sukan saya lah. Amir pun tahu saya sebelum sukan. ni seorang atlet. Wow, atlet saya apa memang, ya? Saya atlet Muay Thai sebelum ni Wow, ya, kalau Pak. awak terlupa. Okey. Okey, ini mengenai dengan negara saya juga. Kunaka, Thailand rancang perkenal visa Muay Thai. Wow. Jadi mudah untuk atlet seperti saya untuk pergi ulang-alik. Patutlah nampak sadar tu. Tak apa. Di Bangkok, Thailand berhasrat untuk memperkenalkan visa Muay Thai dalam usaha meningkatkan pelancongan sukan dan pertukaran budaya untuk mengukuhkan ekonomi negara dan menonjolkan aktiviti kuasa lembut, soft power. Nampak? Dalam kekerasan tu ada kelembutan dia, ada soft power. Ya, macam Hailey. Yes, Perdana Menteri Srettha Thavisin berkata, kerajaan Thailand sedia menawarkan individu yang berminat untuk mempelajari Muay Thai dengan visa khas 90 hari ya, berbanding visa standard 60 hari, Jamil. Okey, ini baguslah untuk tourism satu. Betul. Untuk yang minat Muay Thai, nak belajar betul-betul dari Thailand. Setuju. Macam Hailey kan. Langkah yang bijak daripada Betul. kerajaan Thailand sendiri, sebab kita pun tahu Thailand ni orang kata apa, negara pelancongan. Betul. Jadi kalau Malaysia buat macam tu untuk silat pun macam menarik juga, Amir. Kita patut perkenalkan budaya dan martial arts kita ke seluruh negara sekarang ni. Betul, sebab negara kita boleh silat. Yes, harap-harap kerajaan mungkin boleh pertimbangkan. Yes. Yes. Kita bijak, Amir. Kita bijak. Yeah, kita bijak. Okey, selain kita Yeah. dah tak nak keluarkan lagi kebijaksanaan kita. Nanti takut nanti Parlimen ambil kita. Betul. Baiklah, Okey. itu sahaja berita untuk pagi ini. Kami akan berhenti buat seketika dahulu. Tapi sebelum tu, kita ada sesuatu nak dikongsi kepada Apa dia? semua penonton dalam Suka Pagi Kongsi. Jom kita check it out. Apa yang nak dikongsikan? Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Ya, selamat kembali ya Habibi ya Maulana. Yes. Masih lagi bersama kami di Suka Pagi, of course di saluran 116 MyTV. Yes. Dan tak lupa juga boleh download ya aplikasi MyTV mana-mana. Betul. Free, mana-mana guys. rancak. Yeah. Okey guys, macam biasa, kalau hari Isnin ni kita kata pembuka hari, pembuka minggu kita ni. Jadi kita tak nak penonton-penonton kita kat luar sana Monday Blues, Dik. Betul. Ini bukan masanya untuk anda semua murung dan Monday Blues. Kenapa kena kerja bila nak Jumaat, Masya Allah. Ini masanya untuk anda bersemangat. Betul. Berpositifkan diri. Kita nak kongsikan dengan anda video-video yang menarik ni. Yes. Nak tahu apa video menarik? Jom kita ke Yes. segmen yang seterusnya. Apa yang suka sangat? Apa dia? Apa? Apa, Amir? Okey, Hailey. Apa yang awak suka sangat tu? Masa zaman sekolah dulu nak tanya Hailey. Ingat tak dekat sekolah Hailey dulu? Aha. Dekat dinding-dinding sekolah tu, pernah tak notice ada apa-apa macam lukisan ke? Alamak, saya conteng sekolah ke? pondok lah. Oh, sekolah pondok? Allah. Okey, zaman lain. Gurau. Betul-betul lah. Ada. Dulu saya selalu di-assign untuk buat, apa orang panggil tu? Mural. Yes. Gitu. Okey tak mural? Okey, cantik lah. Cantik, yes. Come on lah, saya ni memang orang yang berseni. Saya Picasso. Bagus. Tapi bukan Hailey seorang saja yang orang berseni. Sebab Okey. apa? Baru-baru ni ada lukisan mural dekat sebuah sekolah ni. Dia menjadi perhatian orang ramai. Ya ke? Dekat TikTok beberapa hari lepas lah ada seorang artis mural ni bernama Yaul Acap. Okey. Maaf ya kalau saya butcher nama tu. Yaul Acap. Maknanya butcher maknanya Okey, faham. silap sebut Silap, lah. alright. Itu bahasa Inggerisnya. Okey. Okey. Beliau membuat mural di dinding sekolah dan mendapat perhatian orang ramai. Okey. Dalam video tu, beliau menunjukkan proses dia melukis lah. Okey. Dan mengecat mural di dinding sekolah. Sampailah dia tunjuk hasilnya. Memang menakjubkan. Cantik ke? Memang viral. Okey, kalau nak tahu cantik ke cantik? Cantik ke? Jom kita roll VTE ni. Mana mural awak tu? Mana? Jom kita tengok.
Impressive kan? Power lah. Power. Ini yang kita mahukan. Yes. Dia mencantikkan suasana sekolah tu, menceriakan lagi orang yang pergi. Dan semangatlah untuk budak-budak sekolah bila datang nampak Miro cantik macam wow, okay, this is inspiring. Sure. Betul. Dan Miro ni bagi saya satu inspirasi lah. Kalau dimurahkan rezeki saya lah, memenangkan Ramadan dah nak dekat. Mungkin kalau rezeki saya banyak, mungkin saya nak call orang tu suruh bagi sponsor sekolah mana-mana nak. Kalau saya dimurahkan rezeki itu lah. dia Itu YB. inspirasi. Itu dia YB Amir. InsyaAllah boleh diusahakan nanti. Hidup YB Amir. Undilah saya nanti. YB lepas tu boleh betulkan jalan kat sekolah juga. InsyaAllah. InsyaAllah Amir. Kalau diberikan Kalau ada bajet murahkan rezeki. boleh. Okey, saya sangatlah kagum. Of course, saya rasa aktiviti sebegini yang buat mural dan sebagainya patut diperbanyakkan lagi orang kata. Sebab ini boleh mengelakkan satu lagi apa tau? Untuk mengelakkan vandalism. Betul tak? Dan cakap pasal vandalism, yes. adik-adik di sekolah yang di sana tu, janganlah conteng mural tu. Janganlah rosakkan mural. Jangan rosakkan mural yang orang dah buat untuk awak, adik. Rugi. Yes, itu adalah hasil seni yang sangat bersusah payah orang buatkan. Betul. Okey, dan kepada mungkin adik-adik yang dah dapat inspirasi nak jadi seorang mural artist ke apa, bolehlah belajar. Betul. Boleh belajar, boleh tengok cakap TikTok dia. Yes. Alright guys, kita nak teruskan lagi. Amir, sekarang ni orang kata apa, di zaman yang serba canggih sekarang ni kan. Orang dah tak pakai cash. Betul. Betul tak? Betul. Orang Cashless. dah pakai cashless kita. Saya heartless dan cashless semua heartless. two in one. Okey, kali ni ada satu video yang menarik tau pasal Apple Pay lah. Awak tahu kan Apple Pay? Tahu. Saya pun pakai Apple Pay. Awak pula 60 tahun. Okey, ini ada satu video yang menarik, okey, mengenai gelagat pelanggan membuat bayaran menggunakan Apple Pay. Awak tahulah kan kalau kita buat, tak usahkan Apple Pay. Kalau kita buat QR pun kadang-kadang dah ke mana-mana nak tunjuk kad tu pun, nak tunjuk. Lagi-lagi yang baru nak try kan? Ya, yang baru nak try, lagi-lagi anti-anti kat luar ke kan. Kalau dahulu kita bayar gunakan cash. Sekarang ni dah boleh pakai kad, dah boleh pakai QR, dah boleh pakai debit dan sebagainya. Teknologi kini pun dah orang kata berkembang pesat. Betul. Kita juga boleh pakai sistem Apple Pay. Betul. Di mana kita perlu scan menerusi telefon kita sahaja. Video yang dibuat naik oleh Zeus Coffee ni menunjukkan gelagat seorang pelanggan yang cuba untuk membuat bayaran menggunakan Apple Pay. Tetapi gelagat ini kelihatan lucu oleh warga maya kerana kebanyakan mereka telah merasai benda yang sama sewaktu nak buat bayaran sistem Apple Pay itulah. Jadi kalau nak tahu apa yang kelakar, nak tahu sama ke tidak dengan abang akak kat luar sana tu, jomlah kita roll the video. Jom kita tengok sikit. Spanish bos fee total RM10.90 Kak, depan kak. Depan kak. Kak, depan kak. Depan. Ada. Betul lah Ili. Huru hara. First time saya guna pun saya macam nak scan belah mana ni? Ya, macam mana? Sebab dalam kalau kita tak berteknologi, tak payahlah. Sebab dalam phone dia kata bila dah on Apple Pay tu, dia kata scan near the reader. Okay. Tapi dia tak cakap where. Dia tak cakap dekat mana. Itulah pasal. Yes. Okey, ini adalah kisah yang kita kena kelakar lah sebab sama dengan kita kan. Okey, kalau kita sebut tikus kan. Okey. Mesti boleh bayangkan tikus. Kalau memasak tu mesti kita dah boleh bayangkan sebab ada movie Ratatouille, betul. Tapi boleh bayangkan tak? Okey, ni peminat Ratatouille ni. Dah tahu dah. 3 kali tengok Yes. Okey, baik. Tapi kalau saya cakap tikus mengemas mesti orang tak boleh bayangkan. Betul tak? Apa benda yang merepek Ni. Ada seekor Takkanlah tikus tikus mengemas lembu. tempat yang bersepah. Tak ada orang boleh Mana? sangka kan. Nak tikus tengok? mengemas. Okey, Betul jom ke? kita tengok. Jom. Tak sabar ni. Okey, jom kita pergi tengok. Itu dia. At this point, saya tak tahu siapa yang lagi rajin. Saya atau Ratatouille tersebut. Itulah dia. Rasanya itu dalam dunia Ratatouille yang sama. Sebab, Yes. sebab dalam dapur mesti ada chef, mesti ada orang kemas. Dialah tukang kemas dia. Betul. Okey guys. Saya dah tak sabar dah ni guys. Yes. Saya dah tak sabar dah nak jemput tetamu kita. Yes, tak sabar guys. Kalau anda semua tak sabar, make sure jangan ke mana-mana, jangan tukar channel. sekarang ke? Bukan sekarang. Selepas ni kita nak take a break kejap. Tak apa, sabar Ali, sabar Ali. Cepatlah closing. Okey. Alright, kepada anda, jangan tukar channel. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Suka sangat.
Yes guys, welcome back. Sorry Yes. lambat dapat ni. Kenapa Hailey? Lambat dapat sini. Saya starstruck. Jadi Oh, saya jadi starstruck. macam slow sangat hari ni. Okey, macam yang Hailey hint kat korang kan. Kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. Macam saya cakap, seorang legenda rock industri ni, Nusantara kita. Bukan Malaysia, kita cakap pasal Nusantara sekarang ni. Seorang icon, of course, inspiration. Oh, banyaknya kita nak bunyi tak sabarlah guys. Itu dia. Okey, kita ada tetamu kita yang sangat-sangat istimewa. Kita dah bagi tahu dah dekat social media. Kita dah war-warkan kepada anda di luar sana. Nak tahu siapa yang baru tengok kita sekarang ni? Jom kita ke segmen kita yang seterusnya. Knock knock. Siapa tu? Siapa? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Peace. Peace. Wah, steady je Oh, dia Dato'. bukan rock kan Datuk? Oh, tapi dia peace. Okey, Peace, faham. yes. Alright guys, hari ini kita ada Datuk Ramli Sarip in the house. Yes. Yes, seorang penyanyi dan juga of course vokalis Yes. Sweet Charity. Sweet Charity. Betul, dan kalau kita tengok kat promo, sepatutnya kita ada Abang Rosli Betul. Muhalim kita. Walau bagaimanapun, beliau tak dapat bersama kita pagi ini atas sebab kesihatan, faktor kesihatan. Yes. Jadi kita ditemani oleh Datuk Ramli Sarip. Dato' Ramli Ya, wakil lah, wakil untuk Sweet Wakil rakyat. Ya, Wakil wakil, rakyat, Alhamdulillah. itu yang kita dah- Sihat, YB? Alhamdulillah. Okey. Steady ya. Baru sihat ya. Okey, rasanya ramai orang penonton dekat luar sana yang mestilah kalau kita Betul. sebut pasal Papa Rock, kita mesti akan teringatkan Datuk Ramli Sarip. Ramai yang nak tahu apa perkembangan Datuk Ramli Sarip. Ceritalah dengan kita sikit. Terkini Yes. yang paling dekat ada satu persembahan yang saya rasa sangat dinantikan lah. Betul? Iaitu di ZEP pada 26 Januari. Semalam di Melaya. Wow. Itulah tujuannya Dato' Ramli ada di sini Sweet sekarang. 50. Sweet Fit 50, 5 dekad. 50 is the new 16 lah kira. Yes. Mesti ramai yang ternanti-nanti kan? Of course. Okey, kepada penonton di luar sana kalau tanya mak ayah kita, "Mak, ayah, pernah tak dengar Sweet Charity?" Of course. Mak Siapa ayah tak kita nak? peminat Zakia, Sweet Charity. Zakia. Legend. Tetapi kepada anak-anak muda, okey mungkin Datuk boleh terangkan sikit tentang sejarah Sweet Charity kepada anak-anak muda ni yang mungkin dah tahu nama Datuk tetapi mungkin tak familiar dengan Sweet Charity. Yang nak pergi konsert kan? Konsert, okey. Sebenarnya saya syorkan kepada generasi muda atau anak-anak muda yang ada lebihan duit bawa ibu dan ayah untuk menyaksikan konsert ikonik ni kan. Yes. Saya rasa rata-rata kalau pakcik awak atau ibu awak, ayah awak dibesarkan dengan muzik kami. Yeah. Saya rasa Betul. tidak secara langsung. Dan adalah wajar untuk mereka datang menyaksikan konsert semalam di Melaya. Yes, semalam di Malayan. Betul. Nama tu memang sangat bagus. Nama je dah cukup ikonik dah. Iconic. Apa dia semalam di Melaya? Betul. Kenapa dia tak Malaysia? Ya, kenapa Dulu Malaya? Melaya, semalam Malaysia. betul. Dan kami dibesarkan pada zaman tahun 60-an. Okey. Yang mana ketika itu kita masih lagi antara sekolah dan baru bekerja. Betul. Waktu itu di Singapura dan Malaysia kita boleh masuk Ya. ke sempadan dengan tidak menggunakan pasport. Betul. Okey. Jadi kita gunakan itu Melaya. Jadi bila kita banyak saudara mara atau atuk-atuk masih tinggal di Malaysia. Aha. So bila kita dapat lepasi causeway tu dan tengok laut, satu macam benda macam besar bagi kami. Yes. Yes. Dan bila kita sampai ke Jambatan Muar, di Bandar Maharani, tu jam ada, saya masih ingat lagi, dia ada satu sungai yang mana di situ ada, saya nak panggil apa bot yang besar, Okey. yang boleh kereta boleh masuk. Okey. Lepasi Macam sungai ferry tu. lah. Ferry. Saya macam ferry. Ferry kayu. Okey, kayu. Bila kita lepas naik ferry tu, kita dapat keluar daripada kereta, tengok laut, jalan di atas. Macam batu benda yang luar biasa bagi Yes, kita yes. waktu ketika itu. Gila waktu Dan sebab tu kita namakan konsert ini semalam di Melaya kerana dia banyak sejarah secara peribadi bagi kumpulan Sweet Charity. Wah. Itu dia sedikit banyak tentang latar belakang Dato' dan Sweet Saya. Charity. Dan juga sejarah ya kepada adik-adik yang nak ambil SPM ni, ini sejarah. Sebelum Malaysia dikenali sebagai Malaysia, Malaysia dikenali Ya, sebagai Malaya. Malaya. Dan Singapura pernah jadi salah satu wilayah dalam Malaya juga. Okey, Yes. ini untuk ambil sejarah ni. Singapura.
Yeah. Singapura, Singapura. Malaya, Malaysia, Malaysia, Malaya. Okey. Yes. Okey, Datuk Ramli, saya nak tanyakan. 5 dekad ni bukan tempoh yang sekejap ya. Betul. 5 dekad. Lama Talking about tau. 50 years. Sangat-sangat lama menempa nama dalam industri muzik Nusantara kita. Ya. Kita nak tanyalah apa pengalaman Datuk Ramli Sarip dan juga Sweet Charity yang tak dapat dilupakan. Pengalaman Yes. main kenduri kahwin. Banyaklah kan. Kenduri kahwin. Banyak sangat. Banyak kenduri kahwin lah. Kita dapat kenduri kahwin waktu ketika itu dah lepas buat persembahan dapat seorang RM5 ada. Tu jam one to one duit. Oh, ya ke? Ada dapat bila dapat RM20 dah besar. Itu permulaan perjalanan tapi sangat indah dan penuh warna-warni sebenarnya. Yes. Saya suka sebenarnya tu. Sebenarnya tak ada benda-benda yang sangat pelik lah. Hanya kita dalam perjalanan ni bila sampai ke tahap ini masih diizinkan lagi untuk bersama buat persembahan untuk fan-fan yang dulu sekarang yang akan datang adalah satu benda kenangan yang indah lah. Mudah-mudahan dia berjalan dengan baik lah. Itu dia antara kenangan-kenangan manis, indah. Sweet Penuh Charity. warna-warni. Ya, penuh Penuh warna-warni. warna-warni. Dan pelangi. Yes. Dan kepada anak-anak muda saya terutamanya saya sebut anak muda sebab mungkin baru nak mengenali Sweet Charity kan. Sweet Charity ni antara kumpulan rock yang terawal menapak di Malaya, di Malaysia. Ya, saya. Yes, betul. So mungkin boleh cerita sikit antara cabaran Sweet Charity masa awal-awal menapak. Masa itu. Awal pada tahun 70-an tidak banyak syarikat rakaman yang ingin menerbitkan atau menandatangani artis rock. Mereka anggap kumpulan rock tu adalah daripada unsur budaya kuning. Budaya kuning Budaya kuning. Sampai begitu ya? Pada itu terang zaman hippies. Zaman Woodstock, Okey. zaman Pink Floyd. Ya. Tengok baju lah. Dan sebenarnya pandangan saya dalam budaya daripada orang tua kita ataupun kita dibesarkan di kampung, Yes. sebenarnya itu bukan kita tu. Sebenarnya kita hanya mainkan muzik je. Okey. Kita tidak campurkan sangat tentang budaya, benda-benda yang kurang kena dengan budaya kita. Faham. Misalnya drugs, minum dan sebagainya. Yes. Saya cuba, alhamdulillah lah kami, walaupun kita bergerak waktu itu di kenduri kahwin, di klub, di pub dan sebagainya. Tapi mungkin budaya kampung ataupun daripada orang tua kita banyak membantu kita untuk tidak ke arah itu. Kerana saya rasa itu sudah bercanggah dengan adab kita. Betul. Bukanlah kita ni orang baik sebenarnya, nasib kita baik je. Betul juga. Betul Datuk. juga. Nasib kita pun baik sama Dan jumpa orang. lepas tu macam bila mana. kita cekal dengan apa yang kita nak buat, kita nak main muzik saja. Yes. Lepas tu syarikat rakaman pertama iaitu baru ada di Malaysia, iaitu Warner Brothers ketika itu. Sebelum okey. Warner Music, Warner Brothers, Pada 1978 kita dah mula rakaman. Sebenarnya 73-74 sudah ada. Tetapi mereka kurang arif untuk mencari penerbit yang boleh terbitkan album rock. Oh, faham. Kita dalam proses pelajaran. Yes. Mhm. Wow, okey. Rasanya artis baru-baru pun ada cabaran-cabaran sebegitu jugalah nak convince rakaman label untuk ambil diorang kan. Untuk stay Ah. untuk bertahan. Yes. Falsafah kami, falsafah saya dan juga kumpulan mungkin setiap persembahan itu adalah promosi. Yes, Betul. Kalau awak tidak buat persembahan yang baik atau apa juga kerja yang baik, awak tidak mempromosikan benda itu dengan baik. Yes. Betul, saya setuju. Wise word. Saya setuju. Betul, Datuk. Okey, macam saya sendiri, sampai sekarang pun 2024 ni masih lagi karaoke dengan lagu-lagu Sweet Charity. Walaupun suara saya tak sedap, Datuk. Dan saya amat tertarik dengan kumpulan Sweet Charity ni bukan sahaja kerana elemen rock sejati, of course. Malahan dalam rock sejatinya turut disuntik elemen-elemen kemelayuan. Contohnya lagu Bulat-Bulat. Okey, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Sedap tak, Datuk? Sedap. Ui, not bad, Datuk. Saya boleh jadi Sweet Charity junior. Dia gini, Dek. Sedap. Okey. Tapi adik tak nyanyi, lebih sedap. Datuk. Tapi okey. Datuk jangan macam ni, Datuk. Tak. Okey, gurau. Saya dah ready dah 10 tiket. Tenang. Okey. Hujan.
Di mana lagu-lagu ni memang menjadi hit ketika itu, Datuk. Tapi saya nak tanya pendapat Datuk sendiri mengenai industri muzik tanah air kita. Sebab kita tahu sekarang ni kumpulan-kumpulan rock memang ada. Tumbuh bagai cendawan dalam industri. Tetapi ada yang tak kekal lama. Ya, Macam betul. Sweet Charity sendiri lama. Apa pendapat Datuk? Kebetulan ni je kot. Simple je Di jawab. era itu, kebetulan di era Ada itu. kumpulan, dia tidak ada arah, dia tak ada cara lain untuk mencari rezeki. Okey. Dia kena bertahan. Tetapi kalau kita nak bertahan, kita harus ada kemampuan, kekuatan dan kurangkan ada persilihan kalau boleh yang sikit demi sikit. Dan yang baru sebenarnya banyak yang bagus, yang baik. Saya tengok kalau gitar-gitar yang diorang miliki itu semua gitar high end. Power lah. Power. Okey. Tapi untuk berdaya saing, Dah, Mak Handsome dah mungkin setahun masih gembira lagi. 3 tahun antara golak dan tidak. 5 tahun antara benda yang ada sudah ada girlfriend, Ya. yang ada sudah ada tunang, Ya. kahwin. Pergolakan itu berlaku kerana pengorbanan yang kita harus buat tu agak lebih sikit. Betul. Ujian. Ujian. Kadang-kadang masuk campuran yang tidak sesuai pun akan menjadi juga. Yes. Tapi sekarang kita dah tidak ada nak buat satu platform yang mana album penuh, kurang sangat. Banyak ke arah single. Single tidak boleh mengarahkan sangat satu konsep yang padu. Kita cuba nasib love song 2, love song 3, love song 4, love song 5. Yes. Jadi kita tak ada nampak macam mana nak diperjuangkan lagu-lagu rakyat, macam mana perjuangkan lagu-lagu yang berbudaya, macam mana nak perjuangkan lagu-lagu yang maksud saya perjuangan tentang Palestin, pasal dunia, pasal semua sebenarnya itu harus ada tanaman dalaman yang Dalam jiwa. kita, tiap orang ada peranan. Betul, peranan. Saya setuju. Okey. Wow, itu okey. dia perkongsian yang sangat menarik daripada Datuk Ramli Sarip kita. Yes. Of course. Kita ada banyak lagi nak borak dengan Datuk, Banyak tapi lagi. kita nak berhenti rehat. Sama nak berhenti? Ha? Nak take a break kejap. Bagi berhenti, guys. Relax dulu. Baik, kepada anda jangan tukar channel, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 Yes! MyTV ataupun yang on the go di aplikasi MyTV. Mana-mana kita masih lagi bersama legenda rock Nusantara. Saya lah orangnya. Wow, sempat. Panas. Yes, Datuk Ramli Sarip. Ya, Datuk Ramli Sarip. Bangga mak saya kat rumah tengok Datuk hari ini dengan saya. Saya pun rasa bangga jugalah. Ya ke? Saya. Terima kasih Datuk. Tak berbangga lah, tapi bangga. Oh bukan. Beza, ya? Datuk suka kenakan saya. Tak. Saya letih lah macam ni, Datuk. Murah bila. Datuk, seperti yang kita tahu selepas kejayaan konsert Sweet Charity yang mendapat sambutan di Johor. Dan juga Di Singapura. Di Singapura juga. Yes. Tak sempat habis lagi, Datuk. Ingatkan Ya, dia. ada. Ingatkan dia. Kali ini Sweet Charity muncul dengan persembahan berskala mega pula di Set KL, of course. Pada 26 Januari seperti mana yang diwar-warkan di sosial media kita dan juga daripada Datuk Ramli Sarip juga. Boleh tak Datuk ceritakan sedikit mengenai konsert semalam di Malaya? 5 dekad Sweet Charity. Semalam di Malaya tu dia melambangkan ada segmen-segmen, 5-6 segmen yang berlainan. Okey. Mari kalau awak dengar Sweet Charity daripada album pertama sampai ke-7, Aha. dia ada bermacam corak warna tau. Okey. Kadang-kadang yang mana kita rasa kumpulan rock sekarang tidak akan buat atau mungkin bukan tidak mampu, tapi dia tak akan buat lagu seperti bulat-bulat, bersenda, sama-sama merasa dan sebagainya. Kerana dia rasa mungkin yang ada sekarang trend dia tak begitu atau puyo. Tenang. Jadi sebenarnya benda tu sebenarnya adalah satu budaya. Dan dalam muzik ni dia tidak ada harus ada benda-benda yang harus keterbukaan yang sihat. Yeah. Betul. Sebagai orang Timur, kita kena hormati budaya Timur. Betul. Kalau kita tak suka, jangan anti. Betul. Yeah. Itu satu yang sangat penting. Dan untuk menyiapkan senarai lagu-lagu untuk konsert pada 26 Januari ini, dia tidak sukar tetapi milih satu feeling yang kuat untuk meline upkan lagu tu, set list tu lagu-lagu. Oh, faham. Misalnya katakan saya pilih 3 lagu yang terus dipersembahkan tanpa henti, mungkin segmen Palestin lah. Okey. Misalnya ya. Yes. Faham. Lagu satu segmen
kehidupan. Okey. Segmen cinta, segmen rakyat dan keterbukaan. Dan komedi memang best lah untuk kalau kita dapat pamerkan persembahan tu secara padat, Okey. dia akan meninggalkan satu kesan yang dalam lah. Okey. Saya rasa benda ni kenapa adik-adik atau saudara-saudara yang minat dengan muzik rock Nusantara ni, kalau mak dan ayah masih kuat lagi, harus bawa kerana Ya, betul. di situ banyak kenangan, banyak perjalanan yang mereka lalui. Ya. Ada daripada, tak kira daripada lagu apa lah, daripada lagu Teratai ke Kamalia ke Jangan Tunggu Lama-Lama, Zakia dan sebagainya. Bulat ke. Apa Kabar Sayang dan sebagainya. Bila cakap kenapa lagu Semalam di Melaya. Jadi Semalam Melaya ni ada satu kenangan yang indah. Bila seseorang tu pergi mengembara atau musafir, dia akan bawa satu kenangan tau. Yeah. Bila awak seorang klasi dalam pelayaran, awak akan banyak peminat-peminat saya yang bawa CD-CD waktu ketika itu. Akan dengar di lagu-lagu raya, akan didengar di kapal atau di mana. Dia akan bawa situ sebagai satu kenangan. Wow. Yang menganjurkan ini pun adalah Persatuan Pelayar Malaysia. Yes. Pelayar Malaysia, ya. Saya. Yes, betul. So it's going to be a big one lah. Okay, dan untuk InsyaAllah, pengetahuan, insyaAllah. ya, untuk pengalaman penonton Suka TV, kali terakhir Sweet Charity ada konsert kat Kuala Lumpur pada tahun 2011. 2011 Yes. Dengan Blues Gang yang agak yang terbesar juga pada 1996 Ya. di Stadium Merdeka bersama Itu besar. Malam Sutu Wajah. Betul. Okay. That's a big one. Yeah. Saya rasa Sweet Charity ni kalau ada nama Sweet Charity tu kan, bagi saya memang crowd pula. Yeah. Semua orang InsyaAllah. Yeah. Okay, so mungkin penonton nak tahu apa tujuan Sweet Charity datang balik KL, dah buat konsert kat Singapura, Johor dan sebagainya. Kenapa datang balik KL? Apa sebenarnya? KL adalah Kuala. Ya, Datuk. Tempat perhimpunan semua negara-negara atau negeri-negeri satu dunia Betul. datang ke Kuala Lumpur. Yeah. Mencari rezeki dan sebagainya. Dan itu satu kenangan lah. Kenangan. Saya rasa saya masih ingat lagi datang di Kuala Lumpur dengan Warner Music waktu tu, album pertama saya solo, saya ingat lagi. Masih duduk kat kedai makan Maggi, tidur di studio. Itu satu kenangan yang indah sebab dia mengajar kita tentang kehidupan. Okay. Muda-muda masa tu kan. Saya kita tak kisah berapa kita dapat dekat masuk dekat Felda mana kita masuk. Tapi kita mencari rezeki kan. Jadi jangan terlalu fikir lah. Faham. Okey, Datuk, saya nak tanya. Kalau untuk konsert mega kali ini, macam biasa sebelum-sebelum ni pun Datuk pernah berkolaborasi dengan kumpulan lain untuk konsert-konsert Datuk. Tapi untuk konsert Sweet Charity sahaja kali ini, apa keistimewaan yang dijanjikan untuk penonton? Lagu-lagu yang jarang dipersembahkan. Okay. Setiap lagu-lagu Sweet Charity ada bau arrangement yang baru. Okay. Wow. Selalunya kalau konsert, kalau band-band senior dalam dunia, Yes. kalau dia orang diberi persembahan atau buat persembahan, selalunya mesti diolah. Okay, faham. Olah dia menjadi satu benda yang live, yang hidup, yang penuh musical punya olahan. Okay. Olahan. Saya sangat penting tu kerana kalau kita ikut rekod sahaja, dia akan jadi macam karaoke lah. Ya, tu faham, betul faham. juga Datuk. Jadi macam biasa je lah. Of course, saya. lain daripada segi arrangement. Itu kita tidak janji apa-apa tetapi itulah keistimewaan. Mudah-mudahan Allah memberi kamu semua Amin. satu kesihatan yang baik untuk kita. Amin. Dan juga rezeki untuk beli tiket. Amin. Okay. Datuk. Datuk, yes. Sorry. Kita nak tanya satu lagi. Okay. Bagaimana persiapannya? Yes. Betul. Apa ni harus tenang lah. Saya akan tengok set list, Okey. tengok apa lagu ni apa-apa. Tapi saya akan bayangkan di sini ada harus gitar blues, kat sini ada harus percussion Okey. punya solo, kat sini ada keyboard punya solo dan sebagainya untuk Sebanyak itu, benda lah. satu perasaan saya dalam konsert sebelum buat konsert yang mana orang sebelum ada orang kita dah duduk situ. Misalnya begini lah, saya bayangkan awak ada di sana. Wow. Macam gitu. Sampai gitu Okey, ya. cuba Datuk perform. Saya kat sini. Okey. Nampak satu perempuan yang
Yang kata dia okey tak okey, Oh, tak betul. tapi dia baik hati lah. Macam tu. Macam tu lah saya nak Datuk Ramli Sarip. Yes, Memang okey. saya text mak saya sekejap lagi. Saya cerita. Dah excited lah. Nanti bawa mak ya pergi konsert. Of course. Ya. Okey, Ya. bercakap pasal nak bawa mak ni kan? Yes. Cara Amir. Datuk, okey mungkin Datuk boleh beritahu penonton kami mana nak dapat tiket. Betul. Berapa Harganya? Nanti akan diletakkan di TV saya rasa. Okey, yes. Tetapi jangan tunggu lama-lama lah. Sebab saya rasa konsep dia untuk di atas tu saya rasa hampir penuh. Ini di kaca Box TV tu anda saya sekarang rasa ni. mungkin di bawah tak banyak lagi. Tetapi selalunya semakin dekat semakin panas lah. Paling nak sold out. Bahang dia semakin panas. Itu dia. Itu dia, info-info tiket. Boleh tengok nanti Saya- info-info tiket. Okey. Jangan tunggu lama-lama Ya. bab kata Datuk Ramli Sarip. Betul. Okey Datuk, Ya. saya nak tanyalah. Selalunya kalau konsert rock, usually the main act, sebelum the main act keluar, dia ada opening act. Opening act usually artis-artis lain lah. So mungkin Sweet Charity ni ada ke siapa-siapa yang buat? Saya, Datuk tak nak beritahu. Oh, Kali Hailey. ni Bukan saya dah. lain kali saya punya solo saya cuba. Itu yang kita mahukan Datuk. Tapi sebenarnya untuk konsert ni kita ada satu pengacara yang dia mengambil berat tentang sejarah Sweet Charity. Bukan kata awak tidak berat, awak pun ambil berat. Tidak, awak tak boleh soal saya benda-benda yang berat. Betul. Jadi Datuk tahu je saya nak merajuk sebab tak ambil saya. jadi bila pengacara ini akan memberitahu sejarah-sejarah tentang perjalanan kita turun dan naik, dan kita pernah kena itu, kena ini, tak boleh masuk. Macam gitulah. Jadi benda-benda ini memberi ingatan juga kepada peminat yang dulu dia tahu kita tapi dia tak kenal kita. Ya. Sekarang dia kenal kita dan dia tahu kita. Susah. Tak banyak orang yang tahu kita tak kenal kita. Betul. Dia tahu Sweet Charity tapi dia tak kenal. Dia nyanyi lagu tapi dia tak kenal. Terutamanya anak-anak muda yang mungkin dah pernah dengar lagu Datuk tapi mungkin tak familiar sangat. Tapi saya rasa zaman sekarang tidak begitu sukar kerana mereka boleh mencari dalam internet dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Ya, kita Spotify lagi sekarang tu. Semua benda-benda gini kadang-kadang tak ada masalah sangat untuk mendalami. Sekarang kalau ikut di Europe, ke Amerika dan sebagainya, Ya. diorang kebanyakan daripada grunge, daripada alternatif tu ambil daripada zaman late 60s, 70s psychedelic punya time. Yes, betul. Jadi dia olahkan benda itu jadi satu brand dia. Jadi macam gitu. So bagi saya itu idea. Ini harus terbuka. Bagi saya kalau saya diizinkan 2 tahun lepas, COVID saya alhamdulillah dapat melahirkan sebuah album. Saya tak tahu, mungkin adik kena cek balik. Dia album tu nama Rasa. Rasa. Rasa adalah feel, perasaan, jiwa. Dan yang memaparkan lagu cinta di sebalik musim. Tapi tidak boleh disematkan hari ini kerana itu album solo Ramli Sarip. Yes. Mungkin lain kali insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita lahirkan 10 buah lagu. Dan mudah-mudahan tahun ini saya dah ada collect beberapa buah lagu untuk dijadikan album terbaru insya-Allah. Wow. Saya mencabar diri saya dan juga saya ingin memberi sesuatu kepada peminat. Datuk. Forever 17 Datuk. Yes. Baiklah. Yes. Lepas ni Datuk akan buat satu persembahan yang special. Istimewa sangat. Untuk penonton Suka TV sahaja. Datuk Ramli Sarip dan juga saya. Saya akan petik betul lah, kita. Hailey. Okey, ini surprise ni. Saya pun tak tahu tu. Yes, dan saya. Okey, jangan ke mana-mana. Kita nak dengarkan live performance. Kalau tak, lepas ni korang kena pergi beli konsert lah. Yes, Beli tiket lah. beli tiket, yes. Okey, kita nak berhenti rehat buat seketika. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Terima kasih kerana Wow, memilih cantiknya menonton kami. background. Yes, di saluran 116 My TV. Ceria. Background 2024 kita, Datuk. Datuk kalau gitar ni tak boleh pakai, gitar belakang tu boleh ambil Datuk? Yes. Mana? Boleh pakai gitar belakang? Boleh, kat belakang Ada tu. gitar belakang saya. boleh. Ambil je yang tu Datuk boleh pakai ganti. Yes, masih lagi bersama Datuk Ramli Sarip. Saya. Okey, Datuk sekejap lagi Datuk nak perform lagu Teratai. Ya. Dia tak bukan perform ni, santai je. Santai eh? Santai pun perform juga bagi Okey. saya. Oh, teratai bunga indah. Sedap tak Datuk? Sakit je. Ya, jangan sakitkan hati Datuk. Okey, sorry. Okey, sebelum kita nak berakhir kan, kita nak tanya juga apa harapan Datuk Ramli Sarip dan juga saya rasa mewakili Sweet Charity juga. Untuk konsert ini. Okey. Apa yang saya harapkan ialah mereka diberi kesihatan yang baik. Amin, insya-Allah. Peminat-peminat yang datang
datang dengan tenang, balik dengan damai, Amin. dengan mudah-mudahan terhibur lah. Saya InsyaAllah. bawa banner besar-besar tulis Datuk Ramli. Oh, mesti okey. Lepas tu Mesti buat okey. love besar-besar. Love Datuk Ramli Sarip. Okay, Datuk. Datuk Asyik pandang I macam, bila lah Aileen nak beri. Tak boleh ke? Datuk tak suka saya ke? Ya, suka. Nampak Suka, Datuk Ramli saya suka. suka saya tau. Saya akan ambil klip ni. Tak ada apa yang membencikan. Yeah. itu dia. Saya tak tahulah itu satu pujian ke. Itu pujian. Anggap Sejenis sebagai pujian. kritikan Aileen. ke. Okey. Datuk. Okay. Yes. Mungkin boleh ada sedikit, boleh bagi sedikit tips atau advice kepada mungkin anak muda di luar sana yang mungkin nak cuburi industri muzik ataupun ada yang nak form a band. Mungkin Yang ada idolanya nasihat Datuk sikit. Ramli Sarip. Nak jadi macam Datuk ke? Pertama mesti ada bakat lah. Okey. Oh, betul. Betul? Bakat, lepas tu kalau bakat tu agak kurang lancar, kena Asah. praktis banyak, asah selalu. Okey. Dan kalau ada ibu dan ayah, minta doa restu mereka. Wow. Dan selain itu, banyak bercampur Bercampur macam mana? dengan orang-orang yang baik, Okey. pemuzik dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkatilah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Itu dia kata-kata Semi, inspirasi daripada Datuk. Semoga anak muda di luar sana yang nak jadi penyanyi ataupun nak form a band Ya. macam Sweet Charity dengan Datuk Ramli ni, okey. Ambil advice yang Datuk baru bagi. Itu advice yang bagus tu, Datuk. Alright. Datuk Tunggu steady. berhenti cepat je Datuk. Okey. Datuk saya tak Tak sabar nak perform. Okey, okey. Okey. Of course, kita nak ambil apa orang kata peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Ramli Sarip. Minta maaf ya kalau Syukur. kita kasar. Okey. Kita silap di mana-mana. Okay. Datuk, Belum eh. Hari Raya lagi. Hari Raya boleh minta lagi. Kena datang lagi lah Okay, datang lagi. Okey. Alright, kita nak tinggalkan penonton-penonton kita dengan lagu yang sangat istimewa. Saya rasa ramai sangat orang yang tahu, tak kisah umur 17 ke 16 ke, mesti tahu lagu ni, lagu Teratai. Yes. Ya, mana sekali saya nyanyi lagu lain macam mana? Alamak, Datuk jangan buka skrip saya. Jenuh saya nanti nak menjawab. Yes. Okey, terima kasih. Kita nak tinggalkan penonton kita dengan segmen kita yang seterusnya. Lanjut sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teratai bunga indah. Dah habis.